Kalau hari ini kita belajar buku sejarah, siapakah yang memperkenalkan vaksinisasi bagi menyelesaikan cacar air? Semua orang akan menyebut pada tahun 1776, Edward Jenner telah menyelesaikannya. Padahal ada satu rekod yang telah ditemui. Surat yang telah ditulis oleh isteri Pesuruhjaya British ke Empire Osmania. Pada tahun 1721, bererti hampir 70 tahun lebih awal daripada Edward Jenner memperkenalkan vaksinisasi tu di England. Wakil daripada Pesuruhjaya Inggeris di Osmania telah menghantar surat, bukti suratnya ada, dengan mengatakan bahawa mendesak pakar-pakar perubatan yang berada di England, United Kingdom pada waktu itu untuk mengikut sistem vaksinisasi yang telah pun dijalankan oleh kerajaan Osmania yang bermula pada tahun 1715. Begini tuan-tuan, Lady Mary Montagu. Lady Mary Montagu adalah isteri pada Pesuruhjaya British yang dihantar ke Istanbul sebagai isteri kepada Pesuruhjaya British. Bila dia sampai tuan-tuan, wabak cacar telah melanda Eropah panjang dah lama, dan dia sendiri telah diserang oleh wabak cacar pada tahun 1715, menjadikan dia cacat. Wabak cacar yang sama juga telah menyebabkan adik perempuannya terbunuh. Bila dia sampai tahun 1721, iaitu 6 tahun selepas kejadian cacar yang membunuh berjuta-juta orang, nanti saya bagi data angka dia, berjuta-juta orang, dan dia pun sampai ke Istanbul. Apabila dia sampai ke Istanbul, dia terkejut kerana melihat program vaksinisasi telah pun dijalankan di Istanbul. Inokulasi telah dijalankan di Istanbul. Maka dia segera menulis surat mengatakan bahawa di Empire Osmania, wabak ini dapat dikawal dengan menggunakan sistem inokulasi kuno ataupun inokulasi konservatif yang menyebabkan Empire Osmania, Turki dan seluruh empire-nya yang membawa ke Asia Tengah dan membawa ke empire-nya di utara Afrika, tiada wabak cacar ataupun wabak yang membunuh, variola ni nama dia, yang wabak yang membunuh. Jadi surat Lady Mary Montagu telah menjadi bukti bahawa Edward Jenner bukanlah orang yang mencipta vaksinisasi bagi menyelesaikan penyakit cacar. Kerana dalam sejarah perubatan, jurnal perubatan menyebut Edward Jenner. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Edward Jenner pada tahun 1776 adalah sesuatu yang telah pun 45 tahun terlewat daripada apa yang telah pun dilihat oleh Lady Mary Montagu dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana sistem inokulasi konvensional dijalankan dalam Empire Osmania. Tujuan stream malam ni tuan-tuan, untuk bagi tahu pada tuan-tuan bahawa vaksinisasi bukanlah aneh dalam dunia Islam. Malah kalau kita lihat ketika wabak cacar melanda dunia, kedudukan Empire Osmania hanyalah berseberang dengan kedudukan negara-negara Inggeris, terutama Britain. Jadi orang heran kenapa dengan jarak yang begitu dekat, tetapi Empire Osmania, Turki dan juga negara-negara yang berada di bawah payung Empire Osmania pada waktu itu tidak mengalami serangan penyakit cacar. Pada tahun 1715, apabila Sultan Murad III dilantik menjadi Sultan Osmania, 1715, beliau telah melihat satu yang telah dicapai oleh orang Islam daripada Kaukasian, di mana teknik untuk merawat penyakit cacar di Kaukasian telah pun diamalkan sejak tahun 1670. Berarti sebelum itu, 1670 dengan 1715, 45 tahun. Orang-orang Islam di Kaukasian telah berjaya merawat penyakit cacar daripada menjadi wabak dengan menggunakan cecair, katalah orang ni kena cacar kan. Dia ambil cecair tercacar daripada orang kena cacar, nanah cacar tu dia ambil, dia lukakan tubuh belakang tangan orang yang belum kena, dia tanam cacar tu. Bila cacar tu masuk dalam kadar yang sedikit, tubuh akan menghasilkan sistem imunisasi ataupun immunity. Menjadikan setiap orang yang telah menerima inokulasi cacar secara kecil tu telah pun mempunyai antibody. Jadi apabila wabak cacar datang, mereka boleh menanganinya dengan baik. Jadi apa yang saya nak berkongsi dengan saudara adalah untuk melihat bagaimana sains telah digunakan secara meluas untuk menyelamatkan Empire Osmania daripada tersenarai
sebagai antara wilayah yang paling banyak sekali menyebabkan kematian cacar. Dan bagaimana Islam mendahului lebih 40 tahun lebih awal sebelum tahun 1776 apabila data sejarah mengatakan Edward Jenner, seorang saintis Inggeris yang sebenarnya menjadi pelopor bagi penemuan vaksin cacar. Tuan-tuan dan puan-puan, stream malam ni macam sama macam stream petang tadi. Untuk saya bagi tahu pada saudara bahawa Islam bukanlah agama primitif. Islam adalah agama yang pada satu masa dianggap sebagai agama yang memberi cahaya kepada kegelapan Eropah. Apabila Empire Andalusia datang pada abad yang ke-7 di Granada, dan saudara pun tahu seorang yang sangat hebat yang bernama Sultan Muhammad Abbas yang memerintah Sevilla. Sekarang Sevilla kelab bola sepak yang kuat tu. Sevilla adalah sebuah negara yang pada satu masa mempunyai seorang sultan, iaitu Sultan Muhammad Abbas. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Zaman-zaman ini telah melahirkan banyak cendekiawan Islam yang sangat praktikal terhadap sains. Kerana Andalus adalah empire yang pertama meneroka sains bagi mendahului Eropah. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika era Galileo ni, di mana sekiranya ada orang Kristian memberitahu bahawa bumi ini bulat, dia akan dipancung oleh gereja kerana dianggap telah menyampaikan ajaran sesat. Kalaulah ada orang Kristian mengatakan bumi bergerak mengitari matahari, mereka akan dibunuh kerana telah dikatakan menyampaikan ajaran sesat. Sekiranya ada orang Kristian mengatakan bahawa bulan terang pada waktu malam kerana menerima refleksi daripada cahaya matahari, mereka akan dibunuh kerana dianggap telah menyampaikan ajaran sesat. Itulah kegelapan yang Eropah alami. Tetapi apabila Andalus datang, dan Andalus sampai ke sempadan yang saya kata tadi, Sevilla di Granada, dan jaraknya tak jauh untuk masuk ke Eropah, banyak kesedaran baru yang Islam bawa mengatakan bahawa Islam telah mencerahkan pelbagai kegelapan yang dialami oleh Eropah yang pada waktu itu sangatlah kuno. Itu yang saya nak ingatkan hari ini. Kita cerita balik tentang masa silam. Kita cerita balik sebelum kita pula berada dalam kegelapan kerana ketakutan kita terhadap vaksin. Kita pula berada dalam kegelapan kerana kita bersifat anti-sains. Kita juga berada dalam kegelapan kerana kita menganggap semua wabak adalah konspirasi. Kita juga menganggap semua bentuk vaksinisasi adalah datang daripada agenda barat untuk menjadikan dunia ini sebagai pusat mereka merebakkan penyakit dan kemudian memperniagakan ubat. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Sultan Murad dilantik menjadi Sultan Osmaniyah pada tahun 1715, dan ketika itu dia tahu orang-orang Islam yang bermazhab Sunni yang datang daripada Kaukasus mempunyai kemahiran luar biasa dalam merawat mereka yang mengalami penyakit cacar. Kerana penyakit cacar bermula pada abad yang ke-14. Berarti cacar berulang, dan akhirnya berita mengenai kebolehan orang Islam yang datang daripada Kaukasian. Jadi maka Sultan Murad ketiga telah menjemput menjemput mereka yang kita sebut tabib pada waktu itu, yang tahu bagaimana melakukan inokulasi, iaitu dengan menanam cacar daripada orang yang dah kena cacar kepada orang yang sihat. Maka tahun 1715, projek itu dilancarkan di Empire Osmaniyah. Dengan gambaran itulah cara untuk melindungi orang Islam daripada mati akibat cacar ketika Eropah pada waktu itu berjuta-juta orang. Nanti saya tunjuk angka yang tepat hinggalah cacar diisytiharkan tamat pada tahun 1979. Tiada saksi, tiada data dan tiada bukti kerana orang Islam menganggap itu adalah rawatan tradisional kerana telah bermula di kalangan orang Islam Sunni di Kaukasian. Kemudian datang kepada empire yang besar kerana Kaukasian pada waktu itu menjadi sebahagian daripada empire di bawah Osmaniyah. Maka Osmaniyah juga membuat penanaman cacar. Oleh kerana Lady Mary Montagu, dia seorang yang berpengaruh kerana dia isteri seorang pesuruhjaya. Dia menulis surat kepada kerajaan British supaya kerajaan British melihat kejayaan yang telah dicapai oleh Empire Osmaniyah. Malah katanya, dia sendiri melakukan inokulasi ke atas anak-anaknya untuk menyelamatkan anaknya daripada cacar. Ini yang kemudiannya merebakkan pengetahuan mengenai bagaimana sistem inokulasi ataupun sistem pemvaksinan dengan menggunakan inokulasi. Inokulasi ini samalah tuan-tuan. Tuan-tuan suntik sekarang pun dipanggil inokulasi. Cuma dulu dilukakan, maka nanah daripada cacar dimasukkan ke dalam tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Apabila perkara ini berkembang dan akhirnya sampailah ke Eropah, maka datanglah seorang lelaki bernama Edward Jenner. Edward Jenner membuat kajian yang lebih terperinci dan kemudian menghasilkan pemvaksinan dalam skala yang sangat besar kerana
pada waktu itu Eropah mengalami kematian yang sangat dahsyat. Angka tak pernah dikira. Angka orang mati kerana penyakit cacar tak pernah dikira, tuan-tuan. Kecuali bermula pada abad yang ke-19. Bermula pada abad yang ke-20, iaitu pada 1900. Pada tahun 1800. Barulah dia mula dikira. Pada tahun 1800 hinggalah tahun 1979, iaitu 179 tahun, data sains bersetuju bahawa 200 hingga 300 juta manusia mati akibat cacar dalam tempoh period yang telah dianggap 179 tahun. Kerana cacar pada tahun 1979 telah pun diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai virus yang telah berjaya dihapus sepenuhnya daripada muka bumi. Berarti sejak itulah orang generasi tahun 80-an, anak-anak kita tidak menerima suntikan cacar. Jadi tujuan saya beri saudara malam ini adalah untuk berkongsi betapa sains pernah menjadikan Islam sebagai agama yang mencahayakan. Bukan saja saya bagi tahu saudara tentang bagaimana Ibnu Battuta mengasaskan bahawa ilmu antropologi. Ketika saya berusia 18 tahun, 19 tahun, saya sangat ekstrim pada perkataan Anglo-Saxon. Hingga satu masa, saya pernah cerita pada tuan-tuan, dengan sedikit wang saya ada dan kemudian dipinjamkan wang oleh seorang peniaga burger yang meniaga depan jalan Medan Tuanku. Sebab waktu tu ada kedai buku dekat Medan Tuanku, sebuah kedai buku pustaka antara. Jadi tiap-tiap malam dia pergi tengok saya, endap je buku tu, endap je buku, dan saya beli burger dia. Satu hari dia tanya, "Dik, kenapa kau asyik endap buku tu?" Saya teringin nak baca. Dia kata, "Besok kau beli." Dia bagi duit dan saya beli. Dan saya membaca buku sejarah Eropah moden. Menjadikan sejak tu, tuan-tuan, saya sangat obses kepada apa saja yang berlaku dalam Eropah. Kerana membaca buku sejarah Eropah moden bagi saya adalah asas untuk mengetahui bagaimana kemudiannya dunia berubah dan dunia bergerak dalam era moden. Tapi saya bagi tahu pada saudara, apabila Eropah menulis sejarah, maka Eropah menghapuskan semua yang telah dicapai oleh tali Islam. Apa yang saya nak cerita adalah buku ni disusun oleh Enoch Toynbee dan John Wright. Enoch Toynbee, siapa yang belajar sosiologi dan antropologi dan political science dalam ni akan tahulah. Tak boleh pisah dengan Enoch Toynbee dan juga John Wright, tak pernah dipisahkan daripada bapa sosiologi. Ketika beliau diberi gelaran bapa sosiologi moden, beliau menolak dengan mengatakan bahawa sebelum aku, 700 tahun yang lalu, telah lahir seorang bapa sosiologi yang telah mengajar ilmu sosiologi di dunia. Maka orang bertanya kepada dia, siapa? Orang itu adalah Ibn Sina. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara, hari ini walaupun kita menolak banyak benda yang datang daripada Barat, kita lupa Barat menyalin semula daripada Islam. Sebab tu saya kata tadi, ketika orang-orang Barat belayar dan mereka belum tahu tentang buruj, bagaimana membaca 5 buruj yang ada di langit pada waktu malam, bagi menentukan kapal yang berlayar pada waktu itu tak sesat. Buruj itu, tuan-tuan, sampai sekarang tuan-tuan boleh gunakan. Di mana buruj itu diasaskan oleh Ibnu Battuta. Hingga sekarang pun, tuan-tuan, sekiranya seseorang telah belajar tentang buruj, kerana bintang di langit tak pernah berubah sejak zaman Ibnu Battuta, buruj boleh menyelamatkan semua siapa saja yang menjadi kapten kapal daripada sesat. Kerana buruj kekal di langit, sekalipun kompas ciptaan manusia rosak. Jadi malam ni saya stream pada saudara untuk menjawab beberapa persoalan mengenai wabak ini adalah teori konspirasi, vaksin adalah agenda Barat untuk menanam chip ke dalam tubuh orang Islam. Vaksin adalah sesuatu yang sebenarnya tak relevan oleh Islam. Pada tahun, ni habis satu sultan, nama dia Sultan Murad ketiga, tahun 1715. Dan Sultan Murad ketiga dianggap sebagai orang yang mula mengorientasikan inokulasi cacar daripada kelompok kampung yang diamalkan di Kaukasian yang dianggap secara tabik. Berarti orang Muslim dari Kaukasian mereka ni mengamalkan secara kampungan je. Pada tahun 1670-an dia orang dah jumpa dah cara inokulasi ni, tapi dianggap sebagai tradisi tabib. Dia bawa benda tu datang di Istanbul dan dia kembangkan sebagai proses vaksinisasi kepada seluruh empire Islam bagi membolehkan empire Islam tidak terkorban dan tidak menjadi mangsa kepada penyakit cacar. Dan saya beritahu pada saudara, dalam tempoh 100 tahun lebih, cacar telah membunuh 200 juta hingga 300 juta manusia. Membunuh, bukan dijangkiti. Angka yang disebut adalah membunuh dan datanya dianggap data moden. Berarti data yang datang daripada perkiraan penyakit cacar adalah jauh lebih dulu daripada data wabak hitam. Sebab wabak hitam ni berlaku pada tahun 1340-an.
yang menyebut 25 juta, 50 juta, 100 juta orang mati. Dia agak terlampau jauh ke belakang dan data ini boleh dicurigai. Tapi data yang datang ni adalah data yang datang pada abad yang ke-19, iaitu pada tahun 1810-an naik kepada tahun yang terakhir di mana cacar digazetkan sebagai lenyap pada muka bumi pada tahun 1979. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kata barangkali kesedihan yang paling utama adalah kerana kita meletakkan wajah-wajah Ibnu Battuta, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham, Al-Farabi, Al-Khindi dalam kalender. Kalau saudara dapat kalender daripada Jakim, daripada Aikim, itulah wajah-wajah yang diletakkan. Hingga setiap kali dalam lirik lagu sebut Al-Farabi, Al-Farabi, tuan-tuan merasa sangat luar biasa. Ibnu Sina, tuan-tuan merasa sangat luar biasa. Kerana tuan-tuan tidak tahu bahawa kebesaran orang ini bukan saja di mata Islam kerana mereka dianggap sebagai genius. Mereka adalah bapa kepada kesemua sarjana-sarjana dan kemudiannya mereka yang menjadi orang yang hebat di Barat. Kerana mereka inilah yang mengasaskan ilmu-ilmu sains moden. Waktu pertama kali saya melawat ke Turki, tuan-tuan, saya pergi ke sebuah muzium yang dibangunkan khas untuk menunjukkan bagaimana Ibnu Sina memulakan pembedahan katarak. Ketika dunia belum tahu bahawa katarak adalah penyakit yang boleh dirawat dengan pembedahan, Ibnu Sina telah menyediakan pembedahan dengan menggunakan bius tradisional bagi mengeluarkan katarak daripada mata manusia. Tapi tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan sekarang, tuan-tuan tak akan tahu. Orang yang pertama membedah katarak dan berjaya dan dengan jumlah pembedahan yang banyak dalam sepanjang hayatnya, beliau adalah Ibnu Sina. Sri Malani nak ingatkan kita bahawa Islam adalah agama sains. Di tengah-tengah ramai orang menganggap bahawa musuh Islam adalah sains. Saya nak mengingatkan saudara-saudara juga bahawa vaksinisasi telah menjadi salah satu daripada benda yang menyelamatkan Empayar Osmania ketika negara-negara Anglo-Saxon dan juga negara-negara Eropah mengalami kematian yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa kerana wabak cacar. Walaupun kita tak boleh menamakan siapakah yang datang daripada daerah Kaukasian dan membawa teknik inokulasi tradisional masyarakat Sunni di Kaukasian hingga sampai ke bandar Istanbul di bawah arahan Sultan Murad ketiga. Dan kemudian Sultan Murad ketiga mengarahkan bahawa inokulasi yang berjaya ini dilaksanakan dan Istanbul dan dikembangkan ke seluruh Empayar Islam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut wabak cacar di Eropah, kita tak akan jumpa negara Islam yang kena. Sebab tu dipanggil wabak cacar membunuh di Eropah. Sedangkan kita lupa bahawa pintu masuk Empayar Osmania adalah Turki yang jaraknya hanya beberapa puluh kilometer sahaja. Oleh kerana surat itu telah ditemui, maka ramai orang menafikan bahawa pada tahun 1776 pemvaksinan cacar dimulakan oleh Edward Jenner. Kerana surat itu lebih awal, 1721. Berarti sebelum Edward Jenner gazet bahawa dia adalah orang yang mempatentkan inokulasi bagi penyembuhan cacar. Surat daripada Lady Mary Montagu kepada kerajaan Britain, kerajaan British pada waktu itu, dengan mencadangkan pada kerajaan British supaya mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Sultan Murad dan juga kerajaan Osmania dalam pemvaksinan, adalah bukti bahawa pemvaksinan lebih awal, 50 tahun lebih awal telah dijalankan oleh orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kata kita dapat banyak pengajaran daripada COVID-19. Satu, wabaknya. Yang satu adalah kedaifan kita terhadap menghargai sarjana Islam. Barangkali kerana kita banyak mengangkat ulama'-ulama' yang berdasarkan fiqh kerana minat kita kepada hukum hakam, minat kita kepada dosa dan pahala. Menjadikan ulama'-ulama' kita, menjadikan cendekiawan kita lebih popular di Barat. Sebab itu saya beritahu kata Ibnu Sina, Abu Sin. Kalau kita beritahu Ibnu Haytham, jarang menjadi sebutan kepada kita semua. Hinggalah saya beritahu pada saudara apabila kita menyebut Andalus, semua orang sebut Andalusia. Kita sebut Osmania, semua orang berminat untuk menyebut Osmania. Tapi saya fikir tak ramai orang tahu rahsia di dalam kehebatan Andalus adalah rahsia sains. Rahsia yang hebat di bawah Osmania adalah rahsia perang. Tapi saya fikir kata dengan stream sikit pada saudara, saya nak bagi tahu bahawa banyak bapa yang mengasas, kita panggil father, bapa, orang yang mengasaskan teknologi sains bagi menyelamatkan manusia,
mereka adalah orang Islam. Sebab tu saya suka mengingatkan saudara bahawa vaksinisasi ini bukanlah baru. Habisnya bab Raja Sultan Murad ketiga tahun 1715 di mana beliau melancarkan inokulasi pertama dalam Empayar Osmaniyah bagi menjalankan vaksinisasi cacar dengan menggunakan vaksinisasi yang telah diasaskan oleh orang Islam yang lebih awal, iaitu mereka yang berada di Kaukasian yang pada waktu itu sebahagian daripada Empayar Osmaniyah. Selesai bab ni Okey. Bagaimana Islam menyumbang kepada perubatan dunia? Selesai. Pada tahun 1885, dunia diserang oleh penyakit rabies. Eropah sekali lagi diserang oleh penyakit rabies ataupun dipanggil penyakit anjing gila. Tahun 1885, ramai orang kena. Dan Islam pada waktu itu, Empayar Osmaniyah sendiri tidak tahu bagaimana nak menyelesaikan vaksin bagi penyakit rabies ni. Pada bawah pemerintahan Sultan yang paling terkenal, iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid kedua telah mendengar kabar bahawa ada seorang lelaki di Paris bernama Louis Pasteur. Louis Pasteur telah menemui vaksin ni. Dan Louis Pasteur hampir berjaya menyelesaikan proses pemvaksinan bagi menyelamatkan penduduk Perancis daripada jangkitan penyakit anjing gila. Apa yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid yang sangat hebat ni? Nanti saya cerita tau. Tuan-tuan jangan pandang rendah Sultan Abdul Hamid. Kehebatan dia saya cerita nanti. Pada tahun 1885, Sultan Abdul Hamid telah menghantar beberapa pakar perubatan daripada Empayar Osmaniyah untuk pergi bertemu dengan Louis Pasteur dan meminta keizinan Louis Pasteur untuk mempelajari bagaimana beliau menghasilkan vaksinisasi bagi serangan penyakit rabies. Jadi Louis Pasteur ni mengajar dan hinggalah pakar-pakar Islam ni dapat menghasilkan vaksinnya sendiri dan mereka pulang ke Osmaniyah. Jasa baik Louis Pasteur telah dicatat dalam sejarah. Beliau diberi banyak hadiah dan anugerah di atas kebaikannya sebagai seorang Kristian Perancis yang sanggup membantu orang Islam mendapatkan akses bagi penghasilan vaksin penyakit rabies ni dan kemudian dibawa balik. Tuan-tuan tahu apabila dibawa balik, dia bukan menjadi pengguna, tuan-tuan. Bila sampai balik, kata Sultan Abdul Hamid yang sangat hebat ni, kata Sultan Abdul Hamid, bangunkan segera Institut Rabies, Institut Kajian Penyakit Rabies. Itulah institut perubatan pertama yang dibangunkan di seluruh dunia. Walaupun rabies dah selerang Eropah, tuan-tuan, tak ada orang yang mempunyai pemikiran untuk membangunkan sebuah institut bagi mengkaji satu penyakit yang mengikut pandangan Sultan Abdul Hamid memerlukan satu kajian jangka panjang sekiranya penyakit ini menjadi berulang. Jadi pada tahun 1885 tertubuhlah Institut Kajian Penyakit Rabies yang pertama di Istanbul. Apa yang saya nak rujuk pada saudara juga bahawa seorang sultan yang sangat hebat. Sebab Sultan Abdul Hamid nanti saya cerita kat saudara sikit lah kalau ada masa. Ramai orang mungkin nak tahu siapa Sultan Abdul Hamid kedua walaupun saya selalu stream. Tapi kata admin, bang, abang selalu stream macam semua orang ikut. Ada orang baru ikut, nanti abang sebut dah stream, dia tanya bila. Hebatnya Sultan Abdul Hamid ni saya cerita pada saudara. Adalah sultan yang paling dihormati. Dan dia satu-satu orang yang saya tak pernah kenal, tapi saya sayang dia lebih daripada ayah sendiri. Hebatnya Sultan Abdul Hamid adalah apabila Theodor Herzl dianggap sebagai bapa pembentukan ideologi Zionis pada tahun 1874 di Basel, Belgium, Theodor Herzl telah memanggil 200 orang cendekiawan, jutawan, hartawan dan pemikir-pemikir hebat berketurunan Yahudi yang bersepah. Kebanyakan yang datang daripada Jerman dan Poland. Ada sebahagiannya daripada Rusia. Mereka bertemu di Basel dan mereka telah membentuk satu resolusi, iaitu membentuk The Greater Israel. Resolusi membentuk The Greater Israel. Resolusi ini tak berjalan. Daripada 1874 tak berjalan. Tetapi dia dirancang dan dirancang dan dirancang dan dirancang. Sampailah satu masa, berlakulah ketegangan di mana pertembungan di antara perang berkumpul-kumpul akan berlaku, iaitu Perang Dunia Pertama. 1902 ketegangan dah ada. Perang Dunia Pertama terbelah kepada 2 blok tetapi 4 blok lawan dengan 8 blok. Nanti saya cerita pada saudara. 1902 dia fikir dia akan dapat tanah ni dengan menawarkan kewangan kepada Empayar Osmaniyah yang pada waktu itu telah mengalami kelemahan armada laut. Kerana pada waktu yang sama, empayar-empayar yang berada di Eropah telah mula memiliki kapal meriam yang boleh melancarkan meriam daripada kapal ke kapal dan boleh melancarkan meriam daripada kapal ke darat. Empayar Osmaniyah telah terpaksa berundur dengan begitu banyak kerana kekurangan armada lautnya. Dan kebanyakan kapal-kapal baru dan pembangunan meriam ke atas kapal baru tak dapat dibuat.
Jadi golongan Yahudi ni kata, inilah masa dia. Kita pergi berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid dan menawarkan satu rundingan. Maka datanglah orang Yahudi bertemu dengan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1902 di Istanbul. Mereka berkata pada Sultan Abdul Hamid, kami ingin menukarkan 2 juta pound. 2 juta pound tahun 1902, saya tak tahu berapa bilion. Saya pernah baca mengatakan tak kurang daripada 20 bilion duit sekarang. Tuan-tuan rujuk balik. Tapi 2 juta pound pada waktu itu boleh membangunkan armada laut dia setanding dengan armada laut musuh-musuhnya. Iaitu armada laut yang datang daripada gerakan Kristian, daripada negara-negara yang pada waktu itu sedang collaborate. Iaitu negara perikatan dan menjelang Perang Dunia Pertama. Iaitu Britain, Kanada, Amerika, Britain, Kanada, Amerika, Britain, Kanada, Amerika, kemudian Perancis berada dalam grup tersebut. Manakala empire yang mereka tentang Osmania, satu grup. Satu lagi adalah Empire Romania, Hungary. Dan satu lagi adalah kombinasi antara Austria dan Itali. Oleh kerana ada perang dua penjuru, di mana 4 fraksi kecil ini sedang menentang 8 fraksi besar. Iaitu Amerika, Kanada, United Kingdom, Perancis dan juga sekutu-sekutu dia. Menjadikan Yahudi berfikir Sultan Abdul Hamid akan menerima wang 2 juta pound yang mereka tawarkan. Tapi kata Sultan Abdul Hamid, aku tidak akan menyerahkan walaupun sedikit. Dia kata yang lain ni, yang ada dalam Empire Osmania ni adalah tanah jajahanku. Tetapi dia kata bumi Palestin adalah amanah Allah kepadaku. Jadi ini bukan bumi jajahanku. Ini adalah amanah Allah kepadaku. Jadi dia tak jual, tuan-tuan. Dia tak jual. Dan salah satu sebab yang menyebabkan armada Osmania tak dapat diperkuatkan dalam Perang Dunia Pertama pada 1917 dan 1918 adalah kerana ketiadaan wang. Tapi pada waktu itu, tuan-tuan, walaupun diberinya pilihan untuk memiliki armada laut dengan menjual tanah pada Yahudi, seorang sultan yang budiman telah mengatakan tidak. Maka Yahudi ni balik. Bila balik tahun 1904 mereka datang lagi. Mereka datang kerana setelah mereka membuat tinjauan, ada kebun kurma yang situ. Tanah itu bukanlah milik jajahan. Tanah itu milik Sultan Abdul Hamid secara peribadi. Maka datang rombongan yang kedua. Dia orang berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid dan mereka menawarkan pada Sultan Abdul Hamid. Baiklah, kalau kamu tak mau jual tanah jajahan kamu, dia kata, kamu juallah kebun kurma yang menjadi milik kamu. Kata Sultan Abdul Hamid, selagi dia berada dalam bumi Palestin, dia adalah amanah Allah kepadaku walaupun dia hartaku. Itu yang marah Yahudi pembalik. Jadi saya nak cerita pada saudara apa yang dilakukan oleh Sultan yang mulia ini pada tahun 1885. Apabila beliau mengirim cendekiawan sains Islam untuk bertemu dengan Louis Pasteur dan belajar daripada Louis Pasteur dan kemudian menghasilkan vaksinisasi sendiri bagi menangani rubella. Itu satu saya beritahu pada zaman Sultan Murad ketiga, orang Kristian belajar daripada orang Islam bagaimana menangani wabak cacar yang membunuh 200 ke 300 juta orang. Tak ada masalah. Islam mencapai satu tahap tamadun awal dalam vaksinisasi. Pada tahun 1885, seorang sultan yang sangat mulia yang terkenal kerana ibadah dia, sebab saya dah pergi Palestin, tuan-tuan, saya dah pergi Turki. Saya dah pergi tengok semua tinggalan Sultan Abdul Hamid di tanah Palestin ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hadir, tuan-tuan akan menangis. Kalau tuan-tuan nak, satu hari saya stream pula siapakah Sultan Abdul Hamid yang akan saudara temui di bumi Palestin. Kalau jumpa pergi ke Turki, biasa, tuan-tuan, itu negara dia. Tetapi waktu dia datang ke Palestin, apa yang dia tinggalkan membuatkan saudara menangis. Tak apa. Bila dia dah buat benda tu, tuan-tuan, saya tunjuk satu warak dia. Warak seorang sultan yang tidak akan menjual tanah yang dia jajah, juga tak akan menjual kebun kurma miliknya sendiri pada orang Yahudi. Tapi inilah sultan yang kemudiannya dengan rendah diri mengatakan, pergilah kamu para cendekiawan dan belajar daripada seorang lelaki Perancis beragama Kristian yang telah melalui vaksinasi bagi menangani penyakit anjing gila, rabies ni. Dia bawa balik. Tuan-tuan dan perempuan, tengok gambar tu dalam sijil vaksin. Pada tahun 1900, Mekah berada di bawah Empire Osmania. Dan pada waktu itu wabak berbagai-bagai jenis wabak sedang melanda Eropah. Itulah sijil yang pertama. Kalau saudara tengok tu, itulah sijil. Di mana mereka yang telah divaksin bawa sijil tu baru boleh pergi menunaikan haji. Jadi jangan sebut sekarang, tuan-tuan. Baru tuan-tuan nak cerita kata kezaliman dunia sekarang ni. Masuk masjid kena mai sejahtera apa semua gini-gini. Seorang sultan
yang 2 juta ringgit waktu tu boleh menjadikan armada laut dia kuat dan boleh memerangi tentera kafir, mengatakan bahawa aku tak akan jual. Itu bukan tukar ganti. Tidak akan ada tukar ganti. Baca sejarah ni, saya tak bohong, Google je baca. Sejarah tentang kehebatan Sultan Abdul Hamid. Kemudian orang nak beli tanah peribadi dia. Dia kata tidak. Aku tidak akan menjual tanah peribadiku. Selagi jatuh saja dalam bumi Palestin, itu adalah amanah Allah kepadaku. Dan Sultan ni tuan-tuan, dia perkenalkan sijil vaksin. Kalau dia hidup sekarang agak-agak tuan-tuan troll dia apa? Agak-agak lah Sultan Abdul Hamid ni tuan-tuan troll dia apa? Saya tak tahulah. Nasib baik zaman dia tu tak ada media sosial. Tapi walaupun tak ada media sosial pun dia kena troll teruk pada zaman dia. Dia dimati, dipancung oleh rakyatnya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sijil vaksin yang pertama di mana mereka yang ingin menunaikan jemaah haji yang datang daripada kawasan yang dihinggapi wabak. Berarti orang yang nak pergi haji daripada Oman, daripada apa, tak ada masalah. Tetapi mereka yang nak pergi menunaikan haji yang merentas Eropah daripada keresahan wabak harus mendapat sijil vaksin yang pertama tu. Itulah sijil vaksin 1900 yang dianggap sebagai yang pertama di dunia. Pada waktu tu orang negara lain pun tak pernah berkeluar sijil vaksin. Kecuali Sultan Abdul Hamid yang kedua telah mengeluarkan sijil vaksin bagi mengesahkan perjalanan orang yang datang daripada daerah berwabak boleh pergi ke Mekah dan menunaikan haji pada tahun 1900. Dia terjawab tuan-tuan. Saya cuma nak tanya lah, kalau dia hidup sekarang, apa yang saudara akan troll dia? Saudara akan lupakan bahawa dia tidak akan menjual kebunnya kepada Yahudi dengan harga yang mahal dan dia boleh menjadi seorang yang kaya. Saudara akan lupakan sumpah dia dengan mengatakan yang lain semua adalah tanah jajahanku, tetapi Baitul Maqdis dan juga Palestin adalah amanah Allah kepadaku. Dan saya cerita lagi tuan-tuan, lelaki yang membuat undang-undang inilah yang kemudiannya setelah gagal dijatuhkan oleh Yahudi. Maka Yahudi telah menyerap masuk 2 orang penyusup yang menyamar sebagai orang Islam dan kemudian menjadi sebahagian daripada pembesar istana. 2 Yahudi inilah kemudian menghasut 8 orang Muslim yang lain untuk datang dan kemudian mengatakan bahawa era pemerintahan Sultan Abdul Hamid telah pun berakhir kerana waktu itu Islam dah kalah banyak. Pada tahun 1908 tu Islam dah kalah banyak. Maka datang 8 pembesar plus 2 orang Yahudi ini mengatakan, Sultan Abdul Hamid, kamu perlu berundur. Kerana kalau kamu tidak berundur, kami akan mengguling kamu. Sultan Abdul Hamid pada waktu itu mengundurkan diri, dia lari ke Greece. Kenapa Sultan Abdul Hamid tak mau berperang? Kalau dia berperang akan berlaku perang saudara, akan mengorbankan lebih banyak nyawa. Maka Sultan Abdul Hamid bawa anak dan isteri dia pergi ke Greece. Dan orang yang mulia ni juga tuan-tuan pada zaman dia, kerana orang bimbang bahawa satu hari dia akan berpatah balik menuntut takhta dia. Maka Yahudi mengatakan bahawa adalah bahaya seorang raja pergi membuang diri ketika pengaruhnya masih ada. Daripada tahun 1912, dia dijemput pulang ke tanah air dia untuk membuat rundingan. Maka dia ni luruh bendul, seorang sultan yang baik. Dia balik dan apabila dia sampai di istana dia, dia dipancung. Jadi saya beritahu pada saudara, begitulah riwayat. Setiap kali orang membawa kebenaran, begitu sekarang juga pun tuan-tuan, bila kita bercerita tentang kebenaran sains, orang tu akan dianggap sebagai kebenaran kafir. Kita hanya percaya orang yang hanya boleh bercerita dosa dan pahala saja membawa kebenaran Al-Quran. Kita hanya percaya bahawa orang hanya boleh bercerita tentang syurga dan neraka saja membawa kebenaran Al-Quran. Tetapi kita akan menganggap orang yang bercerita tentang kebenaran sains telah membawa sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran. Kita boleh balik ke zaman gelap, di mana apa yang dialami oleh orang Kristian pada abad pertama hingga abad yang ke-7 sebelum Eropah dicerahkan oleh Empire Andalus. Apabila Empire Andalus yang berada di Granada dan di Sevilla tu, di mana di Sevilla adalah Sultan Muhammad Abbas yang sangat popular tu, yang dikatakan, saya tak mau panjang dalam stream ni, nanti jadi kontroversi. Sultan Muhammad Abbas yang memerintah pada tahun 1103 tu, yang sangat luar biasa tu, dan keturunan Rasulullah sebelum jatuhnya Empire Granada. Itulah saya gambarkan kepada saudara. Pencapaian-pencapaian hebat Islam pada zaman lampau. Yang saya berasa sangat sedih kerana 1000 tahun kemudian, dan kalau kita ukur daripada Sultan Abdul Hamid, tak jauh pun tuan-tuan, 200 tahun kemudian, umat Islam menganggap sains adalah musuhnya. Umat Islam menganggap semua bentuk perubatan adalah musuhnya. Umat Islam menganggap apa saja yang berada di luar Al-Quran dalam konteks sains adalah sesuatu yang boleh kita anggap sebagai kufur ataupun kufar. Itu kesedihan, tapi tujuan hari ini saya pilih untuk stream benda ni. Kita ada berapa ramai yang mana ni? 1,300 orang untuk bercerita pada saudara supaya habiskan sedikit masa
Saya pun tak tahu, barangkali garasi di tempat baru kita kena buat. Sebab ramai orang yang boleh bercerita tentang sarjana-sarjana Islam. Saya ada kawan-kawan yang pakar tentang Al-Farabi. Mungkin kita stream dan saudara lebih kenal Al-Farabi. Algebra. Tuan-tuan, kita masih sebut algebra, tuan-tuan. Tak boleh tahu nama dia dalam nama Islam. Ramai orang tak tahu Ibn Sina, Abu Sin dia menyebut. Hingga kita terpaksa menyebutnya dalam bahasa bagaimana orang Talib Barat membahasakan mereka dengan rasa hormat. Kerana orang-orang ini tidak pernah dipisahkan oleh orientalis Barat daripada sanad ilmu. Berarti kalau orientalis Barat tulis sanad ilmu, macam saya kata Anak Tonabi dan John Rack, menulis sosiologi, bapaknya adalah Ibn Sina. Tetapi hari ini tuan-tuan, apa sahaja benda tentang sains, orang kata ejen Yahudi, orang akan kata Illuminati, ini budak Freemason, rambut pacak-pacak, pakai jaket jean, mestilah buka badan dia ada tattoo-tattoo. Itu saja saya stream dengan saudara. Kalau ada soalan saudara nak tanya, saya boleh tanya. Kalau saudara, saya rasa dah jelas tadi. Tadi petang dia orang ada keliru antara peranan yang dimainkan oleh Sultan Murad ketiga. Itu peranan 17-15 dalam proses mencipta vaksin pertama, inokulasi untuk wabak cacar, di mana Islam mempeloporinya dan kemudian tersebar di seluruh dunia, tetapi Edward Jenner yang mendapat nama, di mana digazetkan tahun 1776. Edward Jenner adalah orang yang menemui vaksin cacar. Tetapi ada satu dokumen yang lebih awal yang kemudiannya menjadi bukti bahawa sebelum Edward Jenner memperkenalkan benda ini di Britain, salah seorang daripada rakyat Britain yang menjadi isteri kepada Pesuruhjaya Tinggi Inggeris di Britain telah pun menghantar dokumentasi mengatakan pada tahun 1721 Islam telah melaksanakannya. Malah katanya Islam dalam Empayar Osmaniyah telah memulakannya pada tahun 1715. Kemudian apabila benda ini dirujuk, Empayar Osmaniyah meminjam perkara ini daripada tabib Islam juga. Mereka yang dah Islam, iaitu di Kaukasia, di mana pada tahun 1670 orang Kaukasia telah boleh merawat penyakit cacar dengan menggunakan inokulasi, menanam kuman cacar daripada orang yang dah kena jangkitan kepada orang yang belum kena jangkitan. Orang-orang akhir zaman, saya rasalah dalam perasaan saya, antara orang akhir zaman yang Nabi sayang adalah dia. Selain daripada Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayubi. Tapi saya rasa Sultan Abdul Hamid yang kedua, saya fikir adalah antara orang yang Nabi sayang daripada kehidupan dia. Sebab bila saya pergi dan tengok masjid dia, sekarang satu-satu masjid yang masih saudara boleh pergi solat di Jaffa City. Jaffa City adalah dalam Tel Aviv, di mana terdapat kira-kira 12,000 orang Islam duduk di Jaffa City. Sebuah bandar kecil dan di satu ada 3 masjid. Satu ditutup dan dijadikan perpustakaan. Tapi sebenarnya saja dia orang nak tutup, dia orang buat perpustakaan tapi tak boleh lawat, dah jadi bersawang bangunan dia. Satu lagi masjid masih ada, kalau saudara nak solat waktu, itulah tempat solat waktu yang satu ada. Satu lagi Masjid Bahar, di mana pada waktu itu ketika dia pergi menakluk, dia pergi ke Byzantine, menakluk mentadbir Byzantine, dia selalu rindu akan ibu dia. Baik tak baik tuan-tuan, seorang sultan pergi merantau daripada Turki ke masa tu Jaffa City, Tel Aviv belum wujud. Dia rindukan ibu dia. Jadi dia bagi tahu kepada pengikut-pengikut dia, binalah satu masjid. Kenapa? Dia kata ada 3 perkara. Masjid tu tuan-tuan cantik. Dia gunung batu. Kan bumi Israel ni, bumi Palestin ni kan gunung batu. Jadi dia batu, lepas tu bawah tu pantai. Maka batu tu ditebuk petak, dijadikan masjid. Tapi di atas bumbung batu yang rata tu dibina mimbar. Jadi dalam masjid tu dia kata, aku bersolat kerana kerinduanku pada Allah. Aku melihat matahari terbenam untuk masih mengingat bahawa Tuhan telah memberikan aku kehidupan, dan aku mengikut laut. Aku akan melihat laut untuk melepaskan kerinduan pada ibuku. Jadi itu masjid dia menjadi masjid peribadi setiap kali dia rasa rindukan Tuhan. Setiap kali dia nak rasa bahawa Tuhan masih memberikan dia kehidupan, dia nak bersyukur. Dan setiap kali dia ada kerinduan dia. Jadi orang kata kalau setiap kali Sultan Abdul Hamid pergi ke situ, ada 3 perkara itulah berlaku. Iaitu pertama, pastilah pada waktu itu dia sangat rindukan Allah. Pastilah pada waktu itu dia ingin melihat kebesaran Allah. Dan pastilah pada waktu itu dia rindukan Allah. Jadi pengikut dia tak akan kacau kalau dia masuk ke masjid tu. Tapi sedih tuan-tuan, masjid tu dah ditutup. Bolehlah pegang, tapi tak boleh masuk, dia orang dah tutup. Sebab dia masjid kecil, dia bina daripada dinding batu, tak mewah pun. Tapi kubahnya naik ke atas, mereka patahkan. Di atas bumbung masjid tu, saudara pergi sekarang ni adalah bar. Jadi masa saya sampai tu, orang-orang Yahudi minum bar lah atas masjid dia tu. Jadi kita ni selit-selit lah celah-celah meja bia nak pergi pegang juga bumbung. Oh, inilah masjid yang disebut
sebagai satu daripada 3 masjid yang dibina. 2 masjid adalah masjid untuk orang awam, 1 masjid itu adalah masjid simbol saja, di mana Sultan Abdul Hamid akan beriktikaf dan berada dalam masjid itu untuk 3 perkara. Ketika dia sangat-sangat rindukan Allah, ketika dia sangat-sangat ingin melihat kebesaran Allah, sebab masjid itu menghadap ke laut dan nampak matahari terbenam di lautan Mediterranean. Dan yang ketiga, dia kata dengan melihat laut, lepaslah kerinduan aku pada Allah. Dia orang macam ni lah tuan-tuan, yang buat sijil vaksin yang pertama untuk pergi menunaikan Mekah. Kalau dia hidup sekarang tak tahu tuan-tuan troll dia macam mana. Tuan-tuan gambarkan dia macam mana. Okey, Mustafa Kamal Atatürk. Kalau cerita, kena cerita Muhammad Al-Fatih baru boleh cerita Mustafa Kamal Atatürk. Pasal pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih menakluk kota Konstantinopel. Jadi Muhammad Al-Fatih ni kan Islam sampai Salahuddin. Kita kontrol Byzantine je, kita tak kontrol Konstantinopel. Jadi apabila 1099 kota Masjid Al-Aqsa Siang saya dah cerita jatuh kan. Lepas tu tahun 1087 Islam menang balik, habis. Tapi 266 tahun kemudian, pada tahun 1453, iaitu pada 1444 Muhammad Al-Fatih dilantik menjadi raja. Apa yang Muhammad Al-Fatih buat, dia sama macam Muhammad Al-Fatih ni, sama macam Saladin, raja-raja yang baik. Saladin naik jadi raja je, dia bukan memikirkan nikmat tinggal di istana, terus dia menyediakan armada perang untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tentera salib. Saya dah cerita siang tadi. Muhammad Al-Fatih dia naik jadi raja tuan-tuan, terus dia ingat mesti dapat Konstantinopel. Kerana mendengar mendapat Konstantinopel, kita akan dapat mengawal perairan Selat Bosporus yang menjadi punca. Kalau kita gagal mengawal, Byzantine akan jatuh. Jadi dia naik dia raja pada tahun 1444, 1453. Dia melancarkan operasi bersama 20,000 tentera dia menakluk Byzantine. Menakluk Istanbul. Tuan-tuan tahu tak nama Istanbul yang asalnya apa? Siapa boleh jawab? Kita ada hadiah tak, Jack? Bagilah apa-apa. Jangan Google lah, saudara, Google je lagi. Istanbul ketika dijajah pada tahun 1453 dengan merampasnya daripada orang Kristian, dia dinamakan Islambul. Nama sebenarnya adalah Islambul. Dia ditukar kepada nama Istanbul pada tahun 1923 oleh Mustafa Kamal Atatürk. Apabila jatuhnya Empayar Osmaniyah dan Turki menukar dirinya daripada menjadi sebuah negara Islam daripada era 1515. Empayar Osmaniyah 1515 hingga 1917. Jatuh dan bunuhnya Sultan Mehmed IV. Matinya Sultan Mehmed yang keempat, naiklah Mustafa Kamal Atatürk dan dia buang semua perundangan Islam dan dia naikkan perlembagaan sekular dan mengisytiharkan bahawa Turki adalah sebuah negara sekular, iaitu sebuah negara yang tidak lagi berasaskan Islam. Maka Istanbul dia tukar menjadi Istanbul. Istanbul adalah kota Islam. Bul adalah tembok yang melindungi. Berarti ada Islam yang dilindungi oleh satu tembok. Manakala Istanbul adalah kota yang dilindungi oleh satu tembok. Jadi nak cerita panjang lah ni. Antara dua orang yang sangat berbeza. Seorang insya-Allah lah mendapat syurga. Mustafa Kamal Atatürk tak tahu lah mendapat apa. Saya pun ziarah kubur dia tuan. Baca Al-Fatihah, doakan dia. Gambar saya banyak tu selfie kat kubur dia. Kubur-kubur orang lain saya tak berani selfie. Kubur Mustafa Kamal Atatürk saya selfie je macam pergi garden je. Pasal bunga semua. Jadi itulah beza dia. Sultan Al-Fatih pada tahun 1453 apabila dia berjaya menakluk bandar Konstantinopel, dia menukarnya pada Istanbul. Pada tahun 1923 Mustafa Kamal Atatürk bila membunuh Sultan Mehmed keempat, dia mengisytiharkan dirinya sebagai pemerintah di bawah perlembagaan di mana Turki tidak lagi menjadi sebuah negara Islam, Empayar Osmaniyah dilupuskan, Turki menjadi sebuah negara sekular, Istanbul ditukar menjadi Istanbul.